dan Ustazah adalah salah seorang tenaga pengajar di Kisas. Okey, baik. Baik, jadi untuk memberkati lagi majlis kita ya, limazid minal birri wal barakah insyaallah, nabda darsana fi hadha sabah bi qiraati du'a. Jadi Ustazah nak minta ya seorang pelajar, Ustazah persilakan seorang pelajar untuk membacakan doa. Falyatafaddal, okey, boleh buka mic dan tolong bacakan doa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإله الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Okay, syukran okay, saudara minta, jadi syukran jazilan ya Zulkarnain ala qiraati doa. Okay, jadi kita akan mulakan kerana masa kita tak lama, kita cuma ada 1 jam sahaja, sedangkan kita Batul Insya ni sebenarnya memerlukan masa yang panjang. Biasanya kita buat dalam 2 ataupun 3 jam. Jadi untuk hari ini kita tengok ataupun kita akan pergi secara orang kata taklah mendalam, sepintas lalu tentang macam mana nak menulis insya yang baik. Okey, tentu Ustazah mungkin boleh dapat respon ataupun macam mana ya pelajar dah bersedia ke? Hal antum musta'idun? Boleh Ustazah dapatkan feedback? Hal antum musta'idun? نعم. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Antum ma'i idzan. Okey, tayyib. Nabda. Okey. Sebelum kita masuk, kita tengok dulu apa objektif kita, apa mi'yar an-najah yang kita nak capai hari ini. Tak banyak ya, ada 2 sahaja. Yang pertama kita nak ma'rifatu at-taqniyat al-ammah fi kitabatil insya' biqiha. Kita nak mengetahui teknik-teknik umum dalam penulisan karangan, kemudian kita nak cuba aplikasikannya. Dan yang kedua, kita akan cuba menulis ya satu bentuk insya ya, iaitu insya dalam bentuk at-taqrir ataupun laporan. Mungkin kita tak akan sempat untuk buat laporan yang penuh. Jadi Ustazah bajet kalau boleh kita sempat untuk tengok mukaddimah ya, sekurang-kurangnya macam mana nak menulis mukaddimah dalam sesebuah laporan. Okey tayyib, al-an na'ti ila al-mi'yar al-awwal. Kita akan pergi dulu kepada objektif kita yang pertama ya, akan tengok apakah teknik-teknik umum ya yang perlu kita kuasai untuk menulis karangan yang baik. Okey tayyib. Okey, jadi bila kita sebut teknik umum, jadi ia berkait rapat dengan kertas SPM ya, yang mana di dalamnya ada soalan insya. Jadi bila sebut je soalan insya, bermakna ia terkandung dalam soalan SPM kertas 2. Ya, jadi saya beri di sini contoh muka depan bagi anak-anak ingat ataupun anak-anak rasa macam ni rupanya kertas SPM, ataupun kalau yang sebelum ni memang dah kenal dah kertas SPM, ingat balik. Yalah ya, dalam cuti PKP, cuti 2 minggu lagi mungkin kita lupa. Cuba tukarkan 2018 nanti akan jadi 2021 ya, dan untuk November ataupun Disember tu nanti tak tahulah, kita belum tentu dia akan jadi bila kan, bulan Mac ke, jadi apa, Mac ke ataupun April ke, itu kita masih belum tahu. Okey, baik. Dan seterusnya, bila kita sebut tentang insya ataupun karangan, ya, di dalam kertas SPM terdapat 2 bentuk karangan yang ditanya ataupun yang menjadi soalan. Yang pertamanya ialah
karangan dalam bentuk al-faqrah al-qasirah ataupun perenggan pendek, ya. Dan yang keduanya karangan dalam bentuk al-maqal. Al-maqal ni maknanya esei penuh. Okey, baik. Jadi untuk karangan al-faqrah al-qasirah, Ustazah takkan sentuh ataupun kita takkan bincangkan tentangnya pada hari ini, tetapi kita tengoklah sikit contoh apa yang ada dalam SPM untuk faqrah qasirah. Ya. Okey, kita pergi. Jadi untuk faqrah qasirah, okey, soalannya terkandung dalam as-su'alul tsani, ya, di dalam kertas SPM. Jadi inilah bentuknya as-su'alul tsani ba, dia akan minta kita uktub faqratan qasiratan latil adadu kalimatiha. Okey, boleh tengoklah ni. Tapi yang pentingnya Ustazah tak nak kita takkan masuk kepada faqrah qasirah ni untuk hari ini. Kalau kita masuk yang ni ataupun kita perlukan satu slot lain untuk bincangkan tentang faqrah qasirah. Jadi hari ini Ustazah akan hanya masuk kepada macam mana nak menulis al-maqal. Jadi ini sekadar Ustazah tunjuk supaya anak-anak faham ataupun anak-anak tahu ataupun anak-anak ingat kembali bahawa dalam kertas SPM terdapat dua bentuk karangan. Okey, jadi yang akan kita pergi pada hari ini ialah tentang penulisan al-maqal. Itu yang kita nak tengok secara terperinci, apa tekniknya, tipsnya, macam mana nak menulis al-maqal. Okey, tayyib. Okey, jadi ini soalan tentang penulisan al-maqal, di mana ia berada di bawah as-su'alul awwal. Soalan yang pertama. Sebenarnya soalan kedua ni ada berapa soalan, ya? Kalau boleh salah seorang bagi tahu Ustazah, memperingatkan balik. Kertas 2 ni ada berapa soalan, ya? 4 soalan. 4 soalan. Semua wajib jawab ke? 3. Jawab 3 soalan. Tadi kan muka depan tadi soalan 1 dan 2 itu wajib. Soalan 3, 4 adalah soalan pilihan. Ya, sama ada soalan 3 atau soalan 4. Okey. Jadi untuk as-su'alul awwal, ya, kita tengok apa arahannya. Dia sebut ataupun arahannya di sini, uktub fi wahidin faqat minal mawdu'at al-atiyah haitsu la yaqil adadu kalimatihi an mi'ah wa khamsin kalimah. Itu yang menakutkan tu. Dua benda ni. 150 patah perkataan dan markahnya pula adalah 30 markah. Ya, tengok markahnya adalah 30 markah, patah perkataannya 150. Jadi sekarang macam mana kita nak dapatkan sebuah karangan yang mana patah perkataannya ialah 150 patah, ya, diberikan kita ada 5 pilihan tajuk. Disuruh pilih satu sahaja. Ya, jadi kita kena pilih betul-betul lah daripada 5 tajuk ni. Macam mana cara nak pilihnya? Kita pilih tajuk yang kalau kita pernah buat, alhamdulillah, itu rezeki kita. Kalau tak pernah, semua tengok tak pernah buat, mungkin kita boleh cari tajuk yang mana vocab yang kita ada, ya, paling dekat dengan tajuk berkenaan. Tapi sebenarnya anak-anak, kalau kita analisis soalan-soalan SPM ni, insya-insya yang keluar sebenarnya adalah insya-insya yang mana tajuk-tajuknya telah pun berada dalam buku teks. Ya, ada dalam buku teks tingkatan 4 dan tingkatan 5. Sebagai contoh, tajuk yang pertama ni, ya, tajuk pertama ni, Sya'bun Malizi Sya'bun Muta'atif, ini sebiji tajuk yang ada dalam buku teks. Tapi saya lupalah tingkatan 4 ataupun tingkatan 5. So tajuk ni ada, tajuk teknologi al-hadithah ni pun ada dalam buku teks. Ya, tajuk
At-Takrir yang menjadi fokus kita pada hari ini pun ada dalam buku teks, biji tajuknya. Ya, kata-kata hikmah ni lagilah ada. Ya, jadi kalau kita tengok rata-rata tajuk yang keluar dalam SPM adalah tajuk-tajuk yang mana dah pun di-highlightkan dalam buku teks. Okey, baik, next. Kita pergi kepada tips ataupun teknik. Itu yang menjadi objektif kita, macam mana kita nak menulis karangan yang membolehkan kita mendapat 30 markah dan kita boleh tulis dengan patah perkataan yang dikehendaki iaitu 150 patah. Okey, tips pertama yang paling penting ialah insya ataupun karangan kita tu kena ada mufradat yang dikehendaki. Apa pula mufradat ni? Mufradat ni paling penting. Tak ada mufradat, tak adalah karangan. Ya, jadi mufradat ni adalah vocab, ya, perbendaharaan kata yang berkaitan dengan tajuk karangan kita. Nampak tak? Untuk bahasa Arab, kita tak melihat kepada isi penting. Macam dalam BM ataupun BI, karangannya akan melihat kepada isi penting. Tapi kita dalam bahasa Arab, yang betapa kita permudahkan pelajar kita, kita lihat vocab. Jadi dia, vocab ni maknanya sekadar perbendaharaan kata ataupun kita kata al-asma, ya, kata nama, kata kerja, yang mana kita ianya berkait dengan tajuk yang kita pilih. Ya, okey. Kita tengok. Tadi kita dah tengok, ya. Dia punya karangan mestilah minimumnya ialah 150 patah perkataan. Tapi untuk kita dapatkan karangan yang baik, kalau boleh kita lebihkan sikit, ya, sehingga 180 perkataan. Dan cara pengiraan perkataannya, ya, setiap perkataan kita kira sebagai satu patah, ya, kecuali nama khas dan juga huruf jar yang bersambung. Ya, jadi cuba tengok, saya berikan contoh di sini. Katakan kita ada perkataan fi sayyarah. Jadi fi itu kalau datang pun dalam karangan kita ada 15 kali fi, maka kita akan kiralah fi itu sebagai 15 kali. Ya. Okey. Cuma kalau B kita tak kira lah. B dan juga li kita tak kira sebab dia bersambung. Ya. Tapi kalau kata nama khas, contohnya nama sekolah kan. Saya bagi contoh untuk kuliah Sultan Alam Shah Al-Islamiyah. Itu kita kira sebagai satu patah ajalah. Tapi pastinya kita tak sebut banyak kali, sebut sekali je biasanya nama khas ni ataupun paling-paling pun dua kali. Okey, jadi perkataan-perkataan lain. Contohnya kalau idafah, ya, ghurfatu al-muallimin. Itu pun kita akan kira sebagai dua patah. Itu kebiasaan yang kita buatlah dalam menyemak karangan pelajar-pelajar. So, tak ada masalah, ya. Senang je maknanya untuk dapatkan 150 patah tu. Okey, baik, next. Okey, kalau anak-anak ada persoalan boleh terus mencelah, ya, supaya kita ada perbincangan dua hala. Okey, seterusnya di bawah mufradat juga, ya, kita perlukan ataupun macam mana kita nak capai 180 patah perkataan tadi. Tak perlulah anak-anak selalu mengira satu persatu, tak perlu. Ya, caranya cukup sekiranya anak-anak ikut apa yang saya sarankan ini, iaitu kita buat karangan dalam 6 perenggan, ya, 3 muka surat. Sebab satu muka surat kita bajet buat 2 perenggan sahaja. Kamu pun dah mula cuak, ya Allah, satu muka surat 2 perenggan. Ya Allah, aku tulis karangan satu muka surat je. Jangan risau, tu tengok belakang tu, tulisan selang sebaris. Ini ramai pelajar tak buat. Tulisan selang sebaris. Ya, kita kalau boleh nak semua pelajar tulis insya selang sebaris. Memang tak foto markah kalau tak selang satu baris. Tetapi oleh kerana tulisan Arab ni dia ada titik. Jadi kalau kita tak selang sebaris, kadang-kadang titik yang atas dengan yang bawah tu kita dah tak boleh nak beza mana satu. Kan, ba dengan nun, ini ba ke nun ke? Jadi sebaik-baiknya selang sebaris untuk memudahkan guru kamu memeriksa insya dengan senang hati. Maklumlah, ya, yang memeriksa itu pun manusia. Jadi dia ada
ada perasaan. Jadi kalau kita jaga perasaan dia marking insya kita dalam keadaan yang tenang, dalam keadaan yang gembira, mungkin di situ dia tergerak hati dia mungkin untuk beri markah yang lebih pada kita. Ya, okey, baik. Setiap perenggan 7 baris kecuali perenggan 1 dan juga perenggan 6. Nah, kenapa Ustazah kata 7 baris? Sebab Ustazah dah kira biasanya dalam satu ketah kajang tu ada lebih kurang 28 hingga 30 baris. Lebih kurang macam itulah. So bila kita bahagi 2, 28 bagi 2 dapat 14 baris sebab kita selang satu baris. So satu perenggan tu kita bajet dalam 7 baris. Kecuali perenggan 1. Sebab perenggan 1 ni dia pendahuluan dan kita mungkin ada ambil sikit space untuk tulis as-su'alul awal dan sebagainya. Nanti kita akan tengok dalam slot praktis insya nanti. Okey. Tulisan kemas dan agak besar. Tolong ini pun satu lagi. Tulislah tak perlu cantik. Bukan suruh pakai khat khat ruk'ah ke, tak ada khat nasakh ke, tak ada. Tapi kita tulis tu biarlah kemas, boleh dibaca, jangan buat sin tarik. Orang Arab kan suka buat sin tarik tu, kalau boleh elakkan. Kita buat tulisan yang tulisan kita tu kemas, jangan buat sin tarik macam tu, contohnya. Tu sin tarik kan. Kita pun alamak terlupa letak rumah, itu cara orang Arab menulis lah. Okey. Kalau boleh elakkan. Dan agak besar. Nampak Ustazah tulis di sini 7 hingga 9 patah je untuk satu baris. 7 hingga 9 patah satu baris. Tak perlu sampai banyak sangat, crowded sangat supaya mereka dapat membacanya dengan baik. Okey, itu teknikal tapi dia memberi kesan yang besar kepada insya kita. Okey, baik. Untuk seterusnya masih lagi di bawah mufradat. Okey. Ini yang paling penting. Laras bahasa ataupun mufradat yang ada dalam insya kita tu mestilah berkaitan tajuk yang dipilih. Okey, berkaitan. Berkaitan ni penting. Berkaitan. Sebab ada yang dia tulis insya 3 pages, tapi satu perenggan je berkaitan dengan tajuk yang dipilih. Maka kita akan baca yang satu perenggan lah. Yang selebihnya kita akan ketepikan. Okey. Contohnya tajuk karangannya ialah takrir tadi. At-takrir anir rihlah, laporan tentang lawatan. Tiba perenggan 1 dia cerita ismi, askunu fi, adrusu fi. Nampak? Semua tu adalah benda-benda yang tidak berkaitan. Okey, jadi macam mana kita nak dapatkan laras bahasa ataupun mufradat yang berkaitan dengan tajuk ni? Yang pertama, kita boleh kuasai tajuk-tajuk insya yang ada dalam buku teks. Macam yang saya sebut tadi, kalau kita tengok pun soalan SPM 2018 tu, hampir kesemua tajuknya adalah tajuk yang ada dalam buku teks. So belum terlambat anak-anak untuk kita kuasai tajuk yang ada dalam buku teks, dan guru-guru kita insya-Allah boleh bantu kita. Confirm boleh bantu kita untuk menguasai tajuk yang ada dalam buku teks. Kalau kita untuk tajuk dalam buku teks ni, dalam modul gemilang sebenarnya kita dah pun keluarkan tajuk-tajuk ni. Okey, cuba kita tengok. Okey, dan saya harap pun bersama anak-anak ada modul gemilang modul gemilang tahun 2020. Kalau tak silap saya telah pun diedarkan untuk sekolah-sekolah yang ingin membelinya sebelum cuti sekolah hari itu. Ada yang bersama-samanya ada modul gemilang bahasa Arab 2020. Boleh saudara dapatkan feedback? Ada. Kalau ada boleh ada Kalau ada anak-anak boleh buka muka surat 65. Cuba buka muka surat 65. Okey, jadi dalam ni kita dah pun bekalkan kepada anak-anak. Kalau yang tak ada boleh tengok di sinilah. Saya buka, kita tengok sama-sama. Mungkin kita nak tengok pun sepintas lalu. Okey.
Jadi kita dah kumpulkan di sini tajuk-tajuk insya yang ada dalam buku teks untuk tingkatan 4 dan tingkatan 5. Ya, kita tengok tingkatan 4 ada berapa tu anak-anak tajuknya? Ada 25 tajuk ya. Ada 25 tajuk untuk insya tingkatan 4 dan kemudian kita ada ya 17 tajuk untuk insya tingkatan 5. Jadi campur semua 25 campur dengan 17 bermakna kita ada berapa? 32 tajuk insya. Ya Allah, banyaknya. Kan? So kalau kita kuasai semua ni, insya Allah. Ya, tak ada masalah. Okey. Baik. Ustazah, Boleh? tunjuk saya. Ya? Tunjuk? Nak screenshot. Oh, nak screenshot. Okey, tak. Okey, tingkatan 4. Kena belilah. Kena beli MG lah. Modul gemilang. Okey. Ini pun masih lagi tingkatan 4. Dan separuh dan juga tingkatan 5. Okey, ini tajuk yang kita ada. Okey, kita kembali kepada tips kita tadi. Okey, yang kedua, kalau maknanya nak dapatkan mufradat yang berkaitan dengan tajuk, kena kuasai tajuk yang ada dalam buku teks. Yang kedua, dari segi mufradat juga, biasanya bila kita menulis kita akan sokong ya isi yang kita berikan tu ataupun mufradat yang kita berikan tu dengan dalil sama ada Quran, hadis ataupun hikam. Jadi tolong tulis dalil ini dengan dua cara. Sama ada kita tulis sebagai ayat Quran, maka tulis dengan betul, ataupun kita boleh tulis seperti mana yang kita dah belajar sebelum ni dalam balaghah kita ada cara menulis menggunakan iktibas. So kita cuba kita tengok macam mana tu nak tulis menggunakan iktibas. Okay, so saya bawa satu contoh di sini. Okay, tayyib. Ada dua ayat. Okay, cuba tengok ayat yang pertama. Cuba saya minta seorang bacakan ayatnya. Boleh ya, seorang pelajar minta tolong bacakan ayatnya. Hello. Ada yang sudi baca? Ayat yang first. Ya, ayat pertama. Cuba baca. يجب علينا المحافظة على النظافة وجمال البيئة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله جميل. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله جميل وهو يحب الجمال. Okey, baik. Kamu perasan ada apa-apa yang pelik ke pada ayat ni? Ataupun orang lain ada perasan sesuatu yang pelik ke pada ayat ni? Tak ada, tak perasan. Cuba tengok di sini, ya. Tak perasan. Okey, cuba kita tengok pada wahuwa yuhibbu al-jamil. Betul ke macam tu matan hadisnya? Kalau dirujuk kepada hadis tu sebenarnya innallaha jamilun yuhibbul jamal. Jadi sekarang aywa kan, sekarang kita dah tambahkan wahuwa. So, bila kita tambah ya, sedangkan kita kata faqala rasul. Jadi hadis kita ni dah pun salah. Dalam keadaan ni ya, bila kita semak karangan pelajar, maka yang ni kita pun potong. Kita tak kira. Maknanya pengiraan kita cumalah sampai di sini. So kita dah rugi dari segi wakil dan kita rugi juga dari segi markas. So, dalil yang kita bawa tidak diambil kira ya. Berbeza dengan yang bawah. Yang bawah ni kita tak sebut faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita terus pergi
li'annallaha jamil wa huwa yuhibbul jamal hubban jamman. Nampak kita dah tambah banyak benda, kita baca sekali, ini macam hadis. Tapi kenapa ada wahwa? Kenapa ada hubban jamman? Tetapi dalam hal ini, tidak ada pemotongan markah, dikira semua wakil, bahkan mungkin diberikan markah yang lebih lagi kerana kita kreatif, kita boleh gunakan iktibas dalam karangan kita. Jadi itu dua cara. Jadi kalau dalam peperiksaan kita tak berapa sure matan hadis ataupun ayat Quran yang kita gunakan, maka gunakanlah iktibas untuk mendapat markah yang baik, ya, bagi dalil sokongan yang kita berikan kepada mufradat ataupun isi yang kita ada. Okey, boleh ya anak-anak? Okey, baik, kita teruskan. Seterusnya elakkan BM. Itu sudah semestinya lah, sebab ada juga yang mana kadang-kadang pelajar tak ingat kan, tak tahu vocabnya, maka kita pun pergi tulis. Untuk itu je kita tulis dalam BM. Okey, jadi cuba elakkan, sebab bila ada je perkataan dalam bahasa Melayu, markah karangan kita automatik akan jadi orang kata tak cantik lah, ya, tak dapat markah yang baik. Okey, baik, itu untuk mufradat. Ingat ya 3 perkara tu. Yang pertamanya tadi, apa tadi? Patah perkataannya. Okey, yang keduanya tadi, apa yang nombor 2? Perenggan, macam mana kita nak buat 6 perenggan tu. Okey, kemudian yang ketiganya yang paling penting ialah laras bahasa tadi mesti berkaitan dengan tajuk. Okey, baik, tips yang seterusnya kita pergi atau berpindah daripada mufradat kepada al-qawaid ataupun tata bahasa. Okey, jadi untuk tata bahasa kita cuba seboleh mungkin untuk minimumkan kesalahan tata bahasa. Tata bahasa di sini dia merangkumi nahwu, saraf dan juga khat kita, ya, ejaan kita, imla kita, ya, penulisan kita. Jadi macam mana nak meminimumkan kesalahan tata bahasa? Antaranya ayat kita janganlah terlalu panjang. Jangan pula, ya, baris pertama mubtada'nya, khabarnya nanti baris yang terakhir, baris yang ke-28. Jadi tak ada noktah, tak ada koma dan sebagainya, maka susahlah kita nak baca ayat tu kan. Kemudian kenal pasti JI ataupun JF. JI itu apa? Jumlah ismiyah. Nak guna apa? Jumlah ismiyah, jumlah fa'liyah. Kalau nak guna jumlah ismiyah, pastikan ada mubtada, ada khabar. Kalau nak guna jumlah fa'liyah, pastikan ada fa'ilnya, ada fa'ilnya, ada maf'ul bihnya ataupun ada jar wa majrurnya. Okey, jangan campur adukkan ataupun dah entah ke mana, tulis saja, ya, tapi lebih baiklah daripada tak menulis langsung. Ya, okey, seterusnya aplikasikan tajuk-tajuk tata bahasa yang dipelajari. Jadi banyak tajuk tata bahasa yang kita dah belajar, maka dalam menulis ni kita cuba aplikasikan dengan baik dan seterusnya ejaan perkataan-perkataan kita tu pastikan ejaannya adalah betul. So qawaid itu tips yang kedua. Kita tengok secara teori, nanti kita akan pergi secara praktikal. Sudah bajet teori ni 30 minit je tapi macam dah lebih pula. Okey, baik. So seterusnya kita pergi kepada al-uslub. Ya. Okey, al-uslub ni dalam bahasa Melayu kita panggil dia sebagai gaya bahasa. Ya, gaya bahasa. Jadi setiap bahasa dia ada gaya bahasa yang tersendiri dan biasanya dia agak berbeza di antara bahasa dengan bahasa. Jadi bila kita nak terjemahkan daripada bahasa Melayu ke bahasa Arab contohnya, maka kita kena meraihkan gaya bahasa ni. Ya, kalau tak kita akan buat pemotongan markah dari segi uslub. Jadi saya beri 2 contoh di sini. Yang pertama, saya menyertai perkemahan. Okey, ada sesiapa yang nak terjemahkannya dalam bahasa Arab? Tadi macam dah terkeluar, siapa yang dapat terdapatlah. Ataupun dia nak cuba terjemahkan. Saya menyertai perkemahan. Ada pelajar? Cuba. Muslimat mungkin ataupun talibat. Boleh panggil nama. Sebab tadi tu yang cuba kan. Guru yang ada boleh panggil nama guru
terima kasih Kak Suni. Boleh kan, mana-mana guru yang ada boleh panggil. Oh, tak ada tak apalah. Susah bagilah ya. Okey, baik. Tengok ya, kita gunakan terjemahannya ialah ashtariku fi al-mukhayyam. Saya menyertai perkhemahan. Okey, tengok bahasa Melayu ada fi tak? Ada dalam. Kita tak kata saya menyertai dalam perkhemahan. Ya, tapi untuk bahasa Arab, ashtariku ni adalah fi'il yang mana dia tak boleh datang tanpa fi. Okey, jadi itu uslubnya. Jadi bila kita terjemahkan terus daripada bahasa Melayu tanpa meraihkan uslub bahasa Arab, pastinya kita akan tuliskan ashtariku al-mukhayyam. Ya, tetapi yang tepatnya ialah ashtariku fil khayam. Okay, begitu dengan ini yang biasa sangat banyak ya kesalahan yang kedua ni dalam penulisan kita. Ya, rumah besar ini. Terjemahannya yang betul dalam bahasa Arab ialah hadzal baitul kabir. Tengok ya, hadzanya duduk depan sedangkan bahasa Melayu ini tu berada di belakang. Ya, hadzal baitul kabir, al bait di situ adalah badal. So kalau kita terjemahkan secara terus mungkin kita kata macam mana agaknya? Ya, baitun kabirun hadza. Okey, so ra'ikan. Setiap bahasa dia ada gaya bahasa yang tersendiri. So biasanya di sini juga ramai pelajar yang akan kehilangan markah sebab dari segi penguasaan uslub. Semua ni kita nak kuasai sebenarnya perlu banyak praktis menulis insya. Praktis ni senang je, kita salin insya yang ada. Insya yang ada kita rajin salin. Macam dalam BMBI pun kita buat benda yang sama, dia akan minta kita salin insya. Tapi jangan salin saja, kena faham juga. Kalau tak faham, salin saja pun tak guna juga. Okey, baik. Itu untuk uslub. Dan yang terakhir untuk tasalsul. Ya, tasalsul ni apa maknanya? Tasalsul ni adalah kesinambungan idea. Ya. So idea itu di antara perenggan dengan perenggan ayat itu mestilah ada kesinambungan. Jadi kalau kita nakkan kesinambungan, kita perlu menggunakan penanda wacana. Jadi dalam modul gemilang juga ada diajarkan ataupun dikumpulkan contoh penanda wacana yang boleh kita gunakan dalam muka surat 64. Jadi nanti anak-anak boleh tengok ya muka surat 64. So saya tak pergilah secara lebih lanjut di sini. Nanti anak-anak buka. Kemudian kita gunakan tanda baca yang sesuai. Noktah pada tempatnya, tanda soal pada tempatnya, pengikat kata pada tempatnya. Jangan tanda baca, mesti ada tanda baca yang sesuai. Dan di bawah tasalsul juga kita kena ingat atau kita kena raihkan format karangan. Bahasa kita cuma dua je karangan berformat, iaitu laporan, ya, takrir dan juga khutbah, ya, ataupun syarahan. So yang lain adalah karangan bukan berformat. Jadi saya bawakan di sini sedikit contoh ya. Contoh macam mana penggunaan penanda wacana yang baik ataupun kesalahan dari segi penanda wacana. Okey, saya bawakan di sini contohnya. Baik, ini satu karangan, sebuah karangan pelajar yang sudah petik sikit bahagian ini perenggan yang pertamanya. Kita tengok macam mana pelajar ni bijak menggunakan penanda wacana. Okey, jadi di permulaan perenggan dia gunakan penanda wacana la syakka wala raiba. Ya, tidak dapat dinafikan bahawa. Nampak kan dia lebih cantik daripada kita terus mulakan karangan dengan menyebut kita sebut apa? Inna ta'allum al-lughat al-ajnabiyyah muhimmah fi hayatina. Kan tak sedap dan dia agak pendek. Jadi kalau kita letak la syakka wala raiba, ya, tidak dapat dinafikan bahawa kita letak la syakka wala raiba, maka dia jadi lebih cantik, lebih panjang. Jadi pastinya markahnya juga akan bertambah. Ya, bahkan kalau kita tengok di sini dia gunakan satu lagi minal maklum ladaina. Okey, satu lagi penanda wacana. Okey, jadi kalau kita
dalam karangan kita tu di setiap perenggan ada penanda wacana, pastinya markah tasalsul tu kita boleh dapat lebih dah mungkin. Ya, kita akan nampak karangan kita tu ada kesinambungan idea ataupun kesinambungan ayat di antara perenggan dengan perenggan yang lain. Okey. Baik, seterusnya kita tengok satu lagi ni, Ustazah cut sikit je. Sebab apa nak tunjukkan pada kamu inilah yang sering dilakukan ya di bawah kesalahan ejaan. Ejaan tadi masuk bawah mana tadi? Bawah qawaid kan? Ni yang sering berlaku di sini. Eja assalamualaikumnya jadi assalamualaikum. Okey, so take note. Ni. Okey, ni apa lagi ni? Ni wabarakatuh jadi wabarakatuh. Ya. So ejaan kita cuba minimalkan kesalahan ejaan. Macam mana nak mengatasinya? Kena banyak menulis. Itu je cara, itu je ubatnya. Tak boleh, tak ada cara lain. Kita kena rajin, kena banyak menulis. Ya, dan sebagai guru kita kena rajin ajak anak murid kita untuk menulis lah. Masuk Ustazah juga tu. Ya, okey, tayyib. Jadi kita kembali semula kepada tips tadi. Maka cuba kita ingat balik sama-sama apa tips 30 markah yang telah Ustazah berikan pada kamu tadi. Ada 4 tips tadi. Seorang ataupun boleh sebut yang pertama apa dia sama-sama? Mufradat. Okey, yang pertama mufradat. Yang kedua? Qawaid. Okey, yang ketiga? Uslub. Al-uslub. Okey, yang keempat? Empat apa? Hello? Hal antum ma'i? Tasalsul. Aywah, ahsanta. Tasalsul. Ya, okey. So, cukup 4 perkara ni dalam insya kita. InsyaAllah. Ya, insyaAllah. Orang kata nak dapat 30 tu mungkin boleh dapat, tak mustahil. Tapi jarang-jarang lah. Yang dapat mungkin 1 dalam 10. Ya, tapi nak dapat markah orang kata 25 ke atas hingga 30 tu, hingga 25, 26, 27, 28, 29 tu boleh. Ya, cukup. Kalau cukup rencahnya ni, ada mufradat, qawaidnya okey, uslubnya pun cantik, uslub bahasa Arab bukan uslub Melayu ataupun uslub English, ya, dan ada kesinambungan tasalsulnya okey, ya, maka karangan tu adalah karangan yang cemerlang, insya-Allah, ya. Okey, jadi itu saja ataupun itu tips umum dari segi teorinya tentang teknik macam mana nak menulis. Jadi seterusnya kita akan pergi, ini yang penting, kita nak menulis satu insya di bawah bentuk insya at-takrir. Okay, so kita akan pergi pada ikhtiar yang kedua. Okay. Jadi Ustazah pilih, kenapa Ustazah pilih takrir ni? Ya, jadi Ustazah pilih takrir ni sebab melihat kepada takrir adalah satu tajuk ataupun satu bentuk karangan berformat yang nampaknya agak popular, di mana daripada SPM 2012 sampai kepada SPM 2018 dah 3 kali, ya, dah 3 kali insya keluar, ya, dan yang keluar pun adalah tajuk yang macam saya sebutkan tadi ada dalam buku teks. Contohnya 2012 kita tengok ya, nombor 5 ni kita ada takrir, okey, dan ni takriran an ziyarah ilmiyah nazamatha jam'iyah at-tarikh fi madrasatika. Ya, laporan lawatan ilmiah yang disusun oleh persatuan sejarah di sekolah anda. Okey. Boleh buka lepas ni ya, tajuk ni sebiji ada dalam buku teks bahasa Arab tingkatan 4. Ya, jadi kalau kita pernah lalui maka tak susah, ya. Okey, seterusnya kita tengok pula untuk tahun 2016. Kita ada pula takrir anil ihtifal bi'aidil muallimin fi madrasatik. Ya, sambutan hari guru di sekolah anda. Yang ni secara tepat tak
tak ada lah, ya, dia tak keluar sebiji tajuk tu dalam buku teks, ya, tapi sekurang-kurangnya takrir ada dalam buku teks. Okey, kemudian untuk tahun 2018 kita ada soalan 4 juga at-takrir anir rihlah ilal amakin at-tarikhiyah, ya. Jadi kita tengok macam sama dengan SPM 2012 tadi kan. Lebih kurang, cuma 2012 tadi persatuan sejarah. Untuk 2018 ni tempat-tempat bersejarah. Okey, jadi atas dasar tu susah pilih dulu. Kali ni kita bincangkan tentang macam mana nak menulis okey, ada dalam buku teks pun itu buku teks bahasa Arab tingkatan 5. Okey, baik. Jadi untuk hari ini kita akan pilih satu takrir yang ada dalam buku teks, ya, iaitu dalam buku teks bahasa Arab tingkatan 5. Okey, tajuknya ialah takriran anil baramish al-ijtimaiyah fi daril aitam, ya, iaitu sebuah laporan tentang al-baramish al-ijtimaiyah. Apa makna al-baramish al-ijtimaiyah ni? Baramish adalah jamak kepada mufradnya ialah mufradnya apa? Mufradnya ialah barna. Tak muat Jim je kat situ, ya. Barnamaj. Aywa, barnamaj, ya. Barnamaj jamaknya ialah baramish, ya. Okey, barnamaj. Program kemasyarakatan fi al-aitam, di rumah anak yatim. Okey. Ada dalam buku teks, ya. Ada dalam buku teks. Okey, baik. Jadi apa yang perlu kita buat bila kita nak menulis sebuah laporan, sebab laporan ni seperti yang saya sebutkan tadi adalah karangan berformat. Jadi cara terbaik sebelum kita menulis supaya kita tak hilang idea, kita lakarkan dulu kerangka karangan. Buat lakaran. Ya, buat lakaran. Kalau kita ada dalam peperiksaan, kita ada kertas soalan, kita pilih satu tajuk, cuba lakarkan dekat ruang kosong yang ada, kita lakarkan apa yang kita nak tulis dalam karangan kita. Contoh lakaran kerangka karangan ni saya tunjukkan di sini, contohnya macam ni lebih kurang. Okey, oleh kerana ini adalah takrir, maka kita kena ada maudhu'. Okey, ni maudhu' ni dia termasuk dalam format. Jadi kalau tak ada tajuk, tak ada maudhu', maka kita kena potonglah markah untuk format. So pastikan di atasnya kita mulakan dengan maudhu'. Kemudian kita cuba lakarkan dalam setiap perenggan, ya, faktor 1, perenggan 1, perenggan 2 sampailah kepada perenggan 6, apa yang kita nak masukkan dalam karangan kita. Okey, so untuk perenggan 1 pastinya kita akan mulakan dengan mukaddimah. Okey, apa yang kita nak ceritakan dalam mukaddimah? Mukaddimah untuk takrir ni dia fix, tak boleh nak ubah. Mesti ada 5 perkara ni, ya, di mana ia adalah perenggan yang menceritakan tentang khalfiyah al-baramish, ya, menceritakan tentang latar belakang program yang kita nak buat ataupun latar belakang tajuk program yang ada dalam penulisan laporan kita. Jadi latar belakang ni biasanya dia akan mengandungi man, ya, man al-awwal. Kenapa saya sebut satu ni? Sebab ada 2 man. So man al-awwal dan juga man al-thani. Man al-awwal ni merujuk kepada siapakah penganjur program. So kita mulakan dengan siapa pihak penganjur, ya. Kemudian yang kedua, kita pergi kepada apa program yang dianjurkan. Apa program tu? Program yang di-highlightkan atau program yang ada dalam tajuk soalan kita, dalam tajuk kita punya laporan. Okey, kemudian yang ketiga, aina, ya, di mana program itu diadakan. Biasanya takrir ni dia ada 2, sama ada program yang sehari ataupun program yang melibatkan masa yang panjang. Contohnya al-mukhayyam, perkemahan, usbu' al-lughah al-arabiyah, ya, minggu bahasa Arab, dia panjang. Maka aina tu mungkin akan lebih banyaklah kalau diadakan beberapa hari. Begitu juga dengan
dengan mata. So kalau sehari mungkin daripada jam berapa hingga jam berapa. Tapi kalau program tu panjang mungkin daripada hari apa kepada hari apa, tarikh apa kepada tarikh apa. Dan yang terakhir kita ada man yang kedua yang merujuk kepada siapakah peserta program. Okey, cukup 5 komponen ni, insya-Allah ya. Mukadimah kita adalah mukadimah yang sangat baik. Okey, untuk tanggal yang kedua pula, kita akan ceritakan tentang ahdaf al-baramaj. Okey, ahdaf ni apa? Ya, ahdaf jamak kepada hadafun, iaitu objektif program yang dilaksanakan. Ya, objektif ataupun tujuan. Kenapa pelaksanaan program berkenaan? Jadi tujuan ni menjawab kepada persoalan limadha, kenapa program itu diadakan. Jadi kita kalau boleh kita buat sekurang-kurangnya 3 objektif. Nak lebih tak apa. Ya, tapi sekurang-kurangnya 3. Kita tengoklah apa objektif yang sesuai dengan karangan yang kita ataupun dengan takrir yang ada tajudan. Okey. Seterusnya perenggan yang ketiga, kita akan mulakan dengan nasyat ataupun aktiviti. Ya, dia sama dengan cerita sebenarnya. Takrir ni kalau dia tak karangan dalam bentuk cerita, kita tak perlukan khalfiyah dan ahdaf sahaja. Khalfiyah masih boleh diteruskan, ahdaf sahaja kita buang, dia akan jadi karangan dalam bentuk cerita. Okey, so kita ceritakan nasyat yang pertama. Aktiviti yang pertama biasanya menyebabkan majlis al-iftitah, ya, majlis perasmian. Okey. Kalau kita buat tadi rumah anak yatim, majlis perasmiannya di mana? Di sekolah ke di rumah anak yatim? Dua-dua boleh. Kalau perasmian di sekolah, mungkin rasmikan dulu di dewan, kemudian baru bergerak ke rumah anak yatim. Ataupun rasmikan bersama dengan anak-anak yatim di rumah anak yatim. Tengok penceritaannya macam-macam boleh ya. Okey, kemudian nasyat yang kedua, pilihlah aktiviti yang sesuai. Kalau tadi pergi rumah anak yatim, mungkin kita bersihkan rumah anak yatim, kita adakan slot motivasi sama anak yatim dan sebagainya, kita lakukan ya. Okey, jadi buat aktiviti kedua, aktiviti ketiga sampai perenggan yang keenam untuk khatimahnya ya, kita masuk pada aktiviti majlis al-ikhtitam ya, majlis penutupan. Ada penyampaian hadiah contohnya ya, warraja, dan yang terakhir kita akhiri kita punya takrir dengan harapan kita nak datang sekali lagi ke rumah anak yatim, berharap supaya program ini diadakan lagi. Itu adalah ar-raja. Okey, jadi cukup ataupun 6 perenggan, cukup 6 perkara yang Ustazah gariskan ni, insya-Allah 27, 28, 29, bahkan 30 markah ada dalam tangan anda. Ya. Okey, itu untuk mufradatnya. Dan untuk formatnya kita ada 2 lagi di bawah ni. Yang pertama untuk bila laporan ini dikeluarkan, tahriran fi, maka kita tuliskanlah di sini tarikhnya bila ya diadakan. Okey, dan seterusnya kena ada tanda tangan orang yang melaporkan ya, berserta dengan nama dan juga jawatan. Okey. Baik. Jadi itu kerangka ataupun lakaran umum untuk karangan yang berbentuk laporan. Okey, seterusnya kita ada rangka, maka kita bolehlah menulis karangan ya, boleh mula menulis karangan. Jadi hari ini kalau sempat, seperti yang saya sebutkan, kita cuma nak masuk kepada perenggan 1. Nampak gayanya ada 5 minit je. InsyaAllah kita tengoklah. Boleh kot sambung sikit. Jadi kita akan pergi kepada penggunaan. Ustazah gunakan Jamboard. Okey. Ustazah masuk kepada Jamboard. Ustazah. Yep. Nak tanya, kalau dalam setiap dalam setiap periksaan ada karangan kata-kata ke tak?
Ada. Ya, kata-kata hikmah ni adalah tajuk yang tak pernah tak ada. Cuma dia akan tukar-tukarkan kata-kata hikmah. Okey. Kalau rujuk dalam buku teks tu boleh? Kalau macam kita hafal dalam buku teks. Hafal yang dibagi dalam bentuk cerita, kemudian dia simpulkan dengan kata-kata hikmah tu ke? Macam buku Kau teks, hafal yang mana tu? karangan buku teks. Boleh, tak ada masalah. Kalau sebab untuk karangan yang berbentuk kata-kata hikmah mungkin kena ada slot karangan kata-kata hikmah pula lah. Sebab dia ada banyak cara, sama ada kita buat dalam bentuk cerita tu menjurus kepada kata hikmah berkenaan, kemudian kita simpulkan dan kita rumuskan ibrah daripada kata-kata hikmah tu boleh, ataupun kita terangkan kata-kata hikmah tu pun tak ada masalah. Boleh? Boleh. Jawapan saudara menjawab ke? Boleh ya? Okey, baik. Jadi kita pergi kepada perenggan pertama untuk takrir. Jadi di sini Ustazah berikan dulu contoh ya. Contoh takrir yang ada dalam modul gemilang. So bagi yang ada modul gemilang, contoh takrir ni ada dalam muka surat 67. Sama sebiji tu Ustazah ambil je paste dekat sini sebagai contoh. Ya. Jadi kita kena ada contoh lah. Sebab daripada contoh ni lah baru ataupun kita akan dapat tengok ini contoh yang baik macam mana nak membuat mukadimah. Jadi kita tirulah, kita ikut. Orang kata dia seakan-akan magic, tapi magic yang cerdik, ya, ataupun magic yang magic, ya. Kita jadikan dia sebagai contoh, kemudian kita ikut, kita faham dulu. Yang penting kita kena faham dulu. Okey. Jadi cuba kita baca sama-sama untuk man. Okey, jap. Okey, tadi kita kata kita ada man yang pertama kan. Man satu tu berada di mana? Ada di, tengok ni, aqamat madrasati. Sekolah saya telah mengadakan. So kita masuklah dekat sini ismul madrasah. Boleh masukkan nama sekolah masing-masing. Ya, Kulliyah Sultan Alam Shah, Al-Madrasah Al-Thanawiyah Al-Wataniyah, apa dia? SMKA apa? Al-Madrasah Al-Thanawiyah SMK apa? Seterusnya boleh masukkan nama sekolah, tapi pastikanlah nama sekolah kita tu kita eja dengan betul supaya tak dipotong kesalahan ejaan. Okey, kemudian kita masukkan ma al-baramijil al-ijtimaiyah, ya. Okey, ini dalam tajuk kan? Al-baramijil ijtimaiyah fi daril aitam. Daril aitam ni ialah aina tadi, ya, tempatnya di rumah anak yatim. Fil usbu'il madhi. Dekat sini kita dah masukkan mata secara umum. Tapi sebelum tu jangan lupa, format jangan lupa, maka perlu ada tajuk. Tajuknya ialah at-taqriru anil baramij al-ijtimaiyah fi daril aitam. Ya, fi daril aitam. Okey. Hadha daru ismuhu. Sebab tadi kita bagi umum je, dar al-aitam, rumah anak yatim. So kita khususkanlah apa namanya. Hadha daru. Ad-dar ni ada orang kata muannas ya, ada orang kata muzakkar, tapi sebenarnya dua-dua boleh sebab dalam Quran ada digunakan muzakkar dan ada digunakan sebagai muannas. Ya, jadi kita gunakan sebagai muzakkar di sini. Hadza daru ismuhu. Tulis apa nak tulis nama rumah anak yatim. Contohnya ismuhu apa? Daru. Dar apa ya? Ada nak bagi carangan? Daru Al-Hikmah lah katakan. Darus Salihin. Okey, syukran bagi nama ya. Aku potong je lah. Daru As-Salihin. Okey, tulisan pun dia jadi buruk lah ya. Okey, tayyib. Allazi yaqa'u fi. Yang terletak di mana? Tulislah nama tempat. Nak bagi panjang sikit, bubuhlah nama tempat yang agak panjang. Tapi nama khas kan, nama khas masih dikira satu patah. Mungkin kita boleh kata fi mana?
Kancung darat. Kancung darat. Kancung darat di Selanjur. Jadi panjang juga di Selangor. So boleh panjangkan karangan kita. Okey, seterusnya. Wa uqimat hadhihi al-baramiji fi. Nampak ini mata al-usbu' al-madi tadi kita buat dia secara lebih terperinci. Ya, wa uqimat. Kita guna fi'il madi ya kerana laporan adalah perkara yang telah berlaku. Jadi jangan gunakan fi'il mudhari' pula. Wa uqimat hadhil baramiji. Program ini ataupun program-program ini diadakan fi. Okey, letakkan tarikhnya. Okey, ikutlah bulan berapa tapi janganlah sampai ataupun kena hati-hati jangan tiba-tiba SPM-nya bulan Mac. Kemudian kita buat aktiviti kita bulan Mei tapi tahun 2021 ke. Jadi kena di situ logikalnya tu kena jagalah. Okey. Panjang bubuh 2 tarikh dan juga tarikh Hijri. Di sini kita buat pada bulan Ramadan. Sebab apa? Sebab 2 in 1. Bila kita buat bulan Ramadan, kita dapat kuasai mufradat untuk isi berkaitan dengan sambutan bulan Ramadan ataupun aktiviti bulan Ramadan dalam masa yang sama kita kuasai ataupun kita dapat jadikan dia sebagai takrir untuk baramish ijtimaiyah di rumah anak yatim. Okey, ibtida'an minas sa'ati tsaminah, ya, bermula mata. Kita perincikan lagi mata tu daripada usbu' al-madi bawa kepada tarikh, bawa kepada jam. Ya, minas sa'ati tsaminah daripada pukul 8:15. Nampak kita pilih tsaminah war-rubu'. Kita tak pilih tsaminah saja supaya karangan kita tu nampak panjang, ya. Sabahan hatta as-sa'ah al-ashirah wa nisfi Thailand. Okay, so mata tu kita panjangkan khusus bukan saja minggu yang keberapa, boleh tarikhnya bila, masanya pukul berapa sampai pukul berapa, bahkan mungkin boleh tambah hari apa. Pun boleh. Kat sini hari tak ada kan. Wa uqimat hadhil baramiji fi, mungkin kita boleh tambah dulu di sini fi yaumi thulatha. Lepas tu boleh masuk kepada tarikh Hijri dan juga tarikh Masihinya. Okey, wahya munasib ataupun munasabah bi barnamaj yaum nuzulil Quran. Itu kreativiti kita lah. Maknanya dia ni pula diadakan bersempena dengan hari nuzul al-Quran. Okey, kemudian washtaraka fihi jami'u adha jam'iyah al-lughatil arabiyyah. Ini untuk man yang kedua. Ya, man yang kedua iaitu kita menjawab kepada persoalan siapakah peserta. Ya, ishtaraka fihi jami' a'dha jam'iyah al-lughatil arabiyyah. Ya, pesertanya adalah semua semua ahli a'dha, ya, ahli-ahli persatuan bahasa Arab. Wa adaduhum, bilangannya okey. Sepatutnya dah boleh berhenti dah sampai Arabiah, tapi kita nak bagi panjang, kita pun sambung dengan bilangan. Adadu asyarah tullabin, ada 10 orang pelajar lelaki. Wa thalatha asyarata talibatan, ada 13 orang pelajar perempuan. Wa yurafiquhum, dan mengiringi mereka. Pengiring pun disebut juga. Mu'allimani thnani, 2 orang guru lelaki. Mu'allimatun wahidatun, dan seorang guru perempuan. So ada 5 persoalan tadi. Man, ma, okey, man, ma, mata, kemudian yang keempat apa? Aina, ya, man, ma, mata, aina, dan juga man yang kedua tadi. Kita boleh bentuk satu perenggan yang menceritakan tentang khalfiyah al-baramish dengan baik. Okey, boleh ya. Mungkin kalau yang belum beli modul gemilang, mungkin boleh tengok kat sini atau boleh ambil daripada sinilah. Ya, salin ataupun cara senang kamu snap lah. Okey.
ambil screenshot untuk skrin ni. Okey, seterusnya sepatutnya Ustazah nak masuk kepada ahdaf, tapi oleh kerana masa tak berapa mengizinkan, Ustazah skip ya untuk ahdaf. Okey, mungkin yang ada urusan di kelas lain bolehlah dulu ya, Ustazah teruskan sikit untuk habiskan, nanti boleh sambung ataupun boleh tengok dekat rakaman lah. Okey, baik, kita pergi kepada slot aplikasi ataupun praktis. Boleh ya Ustazah Maya, saya habiskan sikit lagi? Boleh Ustazah. Sebab tadi pun kita mula lewat sikit, boleh teruskan. Nanti yang mana dah keluar tu tengok dalam YouTube. Teruskan dengan selesa. Okey, untuk tadribat ya, untuk latihan kita akan pergi kepada satu takrir lain supaya kita boleh Assalamualaikum. Salam. Ya. Kena ingatkan pelajar juga sebab yang tadi kan dari item tadi kan masa dekat nasab tu, masa dekat aktiviti tu pelajar kena hati-hati kan sebab pernah dia buat dekat dewan sekolah dia kan. Maksudnya tajuk dia kan fi dari item. Maksudnya yang mukadimah tadi yang Wi tunjuk tu baguslah sebab kita tak ada masalah cikgu budak. Bila dia buat karangan, dia akan buat venue-nya tu salah. Bukan pada mukadimah Wi, pada nasab nanti, pada aktiviti. Jadi maksudnya macam mana? Maksudnya tak synchronize lah. Tak synchronize. Jadi masa dekat sebab pernah jumpa macam tu, pernah jumpa teks macam tu. Bukan teks teks jawapan lah. Jadi maknanya sayang lah kan sebab dia jadi syok dekat bukan dia syok, dia jadi macam sorry ambil masa sikit. Dia harap-harap anak-anak dengar juga lah. Bagus pelajar yang dengar. Sebabnya dekat mukadimah tu dia dah elok kan. Dia dah elok tapi bila dekat aktiviti tu agaknya tak tahulah dia suka sangat dia dah boleh buat karangan tu. Jadi dia buat dewan, disebutlah dewan sekolah dia, sekolah masing-masing lah kan. Jadi sebagai pemeriksa kita boleh faham lah maksudnya dia dah tersasar. Sebab sedangkan tajuknya tu dari kan. Gitulah, itu yang nak suruh anak-anak beringat juga. Maknanya masa kita buat karangan tu kita sentiasa kena fokus. Betul tak Bi? Itu maksudnya gitulah pengalaman lah, pengalaman yang sedikit. Okey, sorry. Betul. Terima kasih. Ya, Ustaz Zaidah ni sebenarnya memang yang sangat berpengalaman dan sebenarnya dia lah yang layaknya untuk bentangkan sebab dah lama dia dalam masyarakat. Masya Allah bukan. Sama-sama lah kita, sama-sama. Okey. Ya, kita boleh buat siri-siri seterusnya untuk insya ni. Jadi untuk menampakkan pada anak-anak bahawa sebenarnya nak menulis insya ni tak susah. Ustazah yakin ramai yang tak akan join alah tulis insya. Tak apalah, memang tak skor mana pun, hafal je karangan, nak tulis je nanti. Ya, jadi kenapa nak menyerah awal sangat sedangkan kita masih ada banyak masa untuk berusaha. Ustazah jumpa ramai sebenarnya pelajar-pelajar yang pada asalnya dia punya bahasa Arab dia orang kata bertatih daripada bawah ya dengan dapat 30, 40 tapi dengan kesungguhan dan bimbingan insya-Allah tak mustahil pun boleh pergi kepada A ya, A minus, bahkan boleh pergi kepada A+, ya. Kita ada cara. Okey, Tayyib, jadi terima kasih kepada Zaidah tadi. Betul Bi. Sokong sangat. Jadi kena hati-hati bila kita tulis, pastikan ya peringkat pertama terutamanya dari segi tempat kena synchronize dengan aktiviti kita nanti. Jangan pula peringkat pertama tulis daril item tapi tak faham sebenarnya daril item tu apa. Tiba-tiba peringkat kedua dia letak aktiviti tu dijalankan di dewan sekolah. Jadi tak kenalah. Ya, okey, sepatutnya dia tu berlaku di daril aitam, di rumah anak yatim. Sebab tu Ustazah kata penting tadi untuk kita tengok sekurang-kurangnya tajuk-tajuk yang ada dalam buku teks. Walaupun kita tengok tadi banyak, ada 32 tajuk, kita kena go through sekurang-kurangnya kita faham terjemahan setiap tajuk. Supaya kalau keluar dalam periksa kita tak adalah daril aitam, dia ni daril aitam. Kalau dia tulis daril yatama, mungkin kita rasa faham anak yatim. Tapi dia guna jamak yang satu lagi, dia guna item yang kita rasa apa ni item ke hitam ke kan? Siapa orang hitam ke? Apa benda kan? Jadi kena
pokok pangkalnya nombor satu sebenarnya kita kena cuba faham tajuk. Okey, baik, kita teruskan tadi dengan sedikit praktis untuk tajuk karangan Takriran an Barnamaj at-Ta'awun al-Jama'i fil Madrasah. Ya, sebuah laporan tentang aktiviti gotong royong ya, at-Ta'awun al-Jama'i, gotong royong fil Madrasah, di sekolah. Jadi sebenarnya untuk Jamboard ni, Ustazah tadi ada tak? Ustazah Maya dah share ke? Mohon sharekan link ya supaya anak-anak sebenarnya boleh berinteraksi di sini, boleh terus menulis di dalam ataupun atas Jamboard ni, boleh sama-sama menulis dengan Ustazah kalau dah masuk link kepada Jamboard ni. Okey, jadi sekarang kita nak cuba tulis karangan tajuk ni tadi. Okey, so jadi Ustazah gunakan apa yang ada garis-garis ni supaya nak menampakkan lebih kurang macam kertas peperiksaan sebenar lah ni kan, ataupun kertas kajang lah. Jadi untuk perenggan pertama biasanya kan kertas kajang dia akan ada garis dua kat tepi ni. So tolong Ustazah minta anak-anak kalau menulis jangan melampaui dua garis ni. Ya, yang berada selepas dan sebelum garis ini adalah untuk guru memeriksa. Bagi dia orang sedikit ruang untuk dia orang juga menulis. Kalau kamu ambil semua ruang, dia orang nak menulis kat mana nanti? Ya, okey, kemudian kita kena tulis dulu nombor soalan. Okey, nombor soalan. So, tulis dulu kat atas tu. As-su'alu al-awwal. Tuliskan. Okey. Nak garis ke tak nak garis, itu terpulang. As-su'alul awwal. Okey. Kemudian kita kan tadi ada 5 tajuk pilihan. So, andai katalah takrir ni adalah tajuk yang ketiga. Maka tulis dulu nombor soalan. Tulis nombor soalan. Okey. Kemudian bagi anak-anak yang dah masuk ke Jamboard, terus pergi kepada board yang keempat ya. Pergi kepada board yang keempat. Okey, jadi nombor 3 kita pilih tadi tajuk yang ketiga, kita pun tulislah apa tajuknya. Takriran apa tadi? Apa lagi? Teruskanlah, tulis dulu tajuk. Sebab tu saya kata tadi untuk perenggan pertama dia takkan jadi 7 baris lah kita punya insya tu, sebab kita dah ambil untuk tulis as-su'alul awal dan kita ambil untuk tulis tajuk. Okay, lepas tu barulah kita mulakan dengan insya kita. Mulakanlah di bawah ni, tapi sebab tak muat kan, susah pergi pages yang sebelahnya. Okay, baik, kita mulakan dengan man yang pertama tadi tu kan. Okay, so bila nak mulakan, kita ada garis tadi kan. So kita jarakkan sikit untuk perenggan yang pertama. Okay, jadi kita ikut sebiji macam tadi apa? Bermula dengan aqamat. Okay, madrasati. Okay, tulislah apa nama sekolah kita. Okay, seterusnya daripada al-baramij al-ijtimaiyah kita tukar kepada apa tadi? Siapa? Adik cuba nak tulis. Apa tajuknya? Cuba tulis, sambungkan insya Ustazah. Okay, ada yang nak tulis? Tak ada. Okey, bagus. Tak nampak siapa, tak ada siapa orangnya. Silakan. Apa programnya tadi? Al-Barnamaj ataupun Barnamaj at-Ta'awun al-Jama'i. Okey, al-Barnamaj.
Memang guna Jamboard ni pun perlu kesabaran jugalah. Ingatkan teknologi makin memudahkan kan. Kalau kita tulis mungkin dari tadi dah siap. Okey. Mana Al-Jama'inya? Dah putus asa nak menulis? Siapa tadi? Terima kasih ya untuk join. Okey, saya sambungkan. Ya. At-Ta'awun Al-Jama'i. Okey. Betul tak tu? Ada masalah tak pada ma yang kita tuliskan tu? Kita tengok. Ya. Sepatutnya apa tadi? Itu tajuk dia kan tadi. Barnamaj At-Ta'awun Al-Jama'i. So, tidak ada alif lam sepatutnya pada pada barnamaj. Ya, itu salah satu lagi masalah pelajar kita. Kita salin apa yang dah ada, ya anak-anak, biasanya kita tersalah. Dia tak ada bagi alif lam, kita letakkan alif lam. So bagus tadi, siapa yang menulis tadi saya ucapkan terima kasih sebab kamu telah membuka ataupun menunjukkan inilah antara kesalahan yang bukan kamu je buat tapi ramai pelajar buat yang perlu kita atasi. Jadi Allah tunjukkan di sini, tolong ini benda yang paling mudah, salin apa yang diberi dengan tepat. Tengok berkali-kali untuk salin. Masa yang diberikan pada kita tu sangat cukup. Bahkan ada pelajar yang dalam peperiksaan dia habiskan sebahagian daripada masa peperiksaan dengan tidur. Lain pula cerita Ustazah kan. So hati-hati, jangan sampai salah. Kita salin dengan betul. So program kita ialah Barnamaj At-Ta'awun Al-Jama'i fi. Tempatnya pula di mana? Dia dah beri tadi, dia kata fi al-madrasah. So di situ kita bolehlah buat di mana? Di madrasati, di sekolah saya. Okey, madrasati. Tajuk tak letak tadi ya? Terlalu gairah nak menulis isi karangan ni sampai tajuk kita tak buat. Dah hilang dah markah format. Saya tunggu juga, tak ada pun pelajar tanya, Ustazah tak payah letak tajuk ke? Last kali Ustazah juga kena tanya diri Ustazah, tajuk tak buat. So buat dulu tajuk ya. Apa tajuknya? Macam mana nak bimbang tajuknya? So kena tengok pula sebab kita tengok tadi takriron an. So tajuknya ialah at-takrir. Ya, at-takriru an apa? An. Okey. Okey, kita ni balik barnamaj. Barnamaj At-Ta'awun Al-Jama'i ya fi madrasati, di sekolah saya sebab dia bagi tadi fil madrasah, jadi kita buat fi madrasati. Ataupun boleh juga letakkan fi kulliyah As-Sultan Alam Shah Al-Islamiyah. Tajuk nama sekolah kita boleh terus letakkan dalam tajuk. Okey. Kalau dia buat fi madrasatika, itu bahaya. So janganlah dalam tajuk kita pun salin juga fi madrasatika, di sekolah anda. Okey, baik ya. Jadi itu untuk praktis. Jadi kita baru sempat ayat yang pertama tadi tu. Okey, dan kita dah pun sampai kepada jam 10.20. Jadi Ustazah risau ataupun rasanya macam nak kena berhenti dulu kot. Jadi kita dah pun tadi tengok contoh kan. Kita dah tengok contoh karangan dah dalam modul gemilang kamu tu dah ada contoh. Ya, kita cuba nak aplikasikan contoh ini kepada tajuk karangan yang lain. Jadi Ustazah rasa untuk sambung mungkin anak-anak boleh terus buat dalam kertas. Ya, anda kata anak-anak nak Ustazah yang semak, boleh ya, boleh PM Ustazah, nanti Ustazah masukkan nombor phone Ustazah kat dalam chat tu. Boleh Telegram pada Ustazah, insyaAllah selagi ataupun Ustazah akan reply. Cuma cepat ataupun lambat tu bergantung pada keadaan lah. InsyaAllah Ustazah cuba untuk reply, ataupun untuk lebih mungkin anak-anak lebih selesa dengan guru sekolah masing-masing, boleh lepas ni sambung perbincangan dengan guru.
Cuma Ustazah kalau boleh nak hari ni anak-anak rasakan bahawa insya ni bukanlah satu yang membebankan ataupun suatu yang susah. Sebenarnya kita boleh kuasai. Ya, boleh ya anak-anak? Okey. Jadi kalau tengok pun kita baru sempat perenggan yang pertama. Yang seterusnya boleh rujuk. Ya, andai kata anak-anak dapat aplikasikan apa yang ada dalam modul gemilang tu, kuasai takrir yang ada tu insya-Allah. Yes. Boleh kita buat takrir-takrir yang lain dengan baik insya-Allah. Ya. Jadi Ustazah rasa mungkin setakat ni dululah ya untuk pertemuan kita pada kali ini. Mungkin kita ataupun kalau ada slot-slot yang seterusnya kita boleh berjumpa lagi ataupun mungkin dengan guru-guru lain yang sebenarnya ramai ya, guru-guru yang hebat, yang pakar, yang berpengalaman. Contohnya macam Ustazah Zaida tadi, kita ada juga Sifu Nur Hayati, ya, Ustazah Aina Sabaria, Ustaz Saudi ya, pakar karangan yang memang dah lama dah terkenal di seantero Malaysia, ya, bahkan Sabah Sarawak ya, Semenanjung, Sabah Sarawak, dan ramai lagi lah ya. Okey, jadi saya rasa itu saja untuk perkongsian kita pada pagi ini. Jadi Ustazah mohon maaf ya atas segala kelemahan, kekurangan. Okey. Jadi terima kasih banyak-banyak, syukran lakum kepada anak-anak yang sama-sama dengan Ustazah, kepada guru-guru juga. Mohon maaf ya ada tersalah bahasa ataupun tersalah maklumat dan sebagainya. Okey, syukran lakum. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aidul Fitril Mubarak. Kullu am wa antum bi alfi khair. Ila liqa wa ma'as salamah.